kita akan tengok the necessity of primary growth and secondary growth. Kenapa pentingnya adanya primary growth dan secondary growth? Okay. So, kepentingan primary growth adalah to allow maximum elongation of plant to absorb sunlight for photosynthesis. Jadi, bila tumbuhan tu tumbuh naik ke atas, memberikan lebih banyak chance untuk absorb sunlight untuk pertumbuhan. Sebab primary growth ni berlaku betul-betul selepas germination, selepas percambahan. Jadi tumbuhan yang muda dia memerlukan banyak sunlight untuk membuat fotosintesis untuk dia tumbuhlah. The primary flower yang terbentuk semasa primary growth can transport the product of photosynthesis from the leaf to the other part of the plant. Jadi dalam primary growth akan terbentuknya primary flower untuk mengangkut produk fotosintesis. While the primary xylem yang terbentuk semasa primary growth akan transport water and mineral salt from the soil via the root to the leaf. And primary xylem also provide support to herbaceous and young plant. Jadi basically primary growth untuk memastikan bila tumbuhan tu tumbuh memanjang, dia akan absorb sunlight for photosynthesis. Terbentuknya primary flower untuk transport product of photosynthesis. We have primary xylem to transport water and mineral salt. And primary xylem also provide support to herbaceous plant. Why? The necessity atau kepentingan the secondary growth. Secondary growth ni akan berlaku selepas primary growth. It provides stability to the plant by increasing the stem and the root diameter to suit the height of the plant. Jika tumbuhan tu tumbuh tinggi sahaja tapi tidak melebar atau diameternya tidak bertambah, maka tumbuhan itu tidak akan stabil. Jadi bila diameternya bertambah sesuai dengan ketinggian pokok, maka akan provide the stability to the plant. Second one is to provide mechanical support. Kita tahu dia membentuk lebih banyak xylem and phloem. So bila lebih banyak xylem or more secondary xylem, dia akan memberikan mechanical support yang lebih baik. The third one is to produce xylem and phloem tissue continuously to replace the old and damaged xylem dan phloem. Jadi mungkin ada phloem dan xylem yang sudah tua atau sudah rosak dan tidak berfungsi. Jadi bila adanya secondary growth, bolehlah menggantikan xylem dan phloem yang telah rosak atau damaged. And then to produce a stronger and thicker bark to provide protection from the plant from excessive water loss, physical injury and pathogen infection. Kalau ingat tadi, masa secondary growth akan terbentuknya cork atau gabus, C-O-R-K. So, bila cork ni, dia melindungi tumbuhan ini daripada kecederaan dan melindungi daripada pathogen infection. And the last one, able to live longer by increasing the chance of seed production and reproduction. Biasanya tumbuhan yang mengalami secondary growth ni hidupnya lebih lama lah. Jadi lebih tinggi chance atau percentage untuk menghasilkan biji benih dan untuk membiak. Jadi apakah comparison between the primary growth and secondary growth? Okay, so kita tengok dulu the similarities of primary and secondary growth. Okay, both growth can increase in the size of the plant permanently. Kedua-dua growth primary and secondary akan menambahkan saiz tumbuhan tu secara permanent. The second one, both growth occur in woody plant and both growth
involve cell division by. Okay, apakah differences between primary growth and secondary growth? Pertama, kita boleh tengok dari segi jenis meristem tisu yang involve. Primary growth akan involve apical meristem. Apical meristem ada dua kan? Satu dekat shoot root tip, satu dekat shoot tip. Yang kedua, secondary growth berlaku di lateral meristem. Lateral meristem ada dua lah, iaitu pada vascular cambium and pada cork cambium. Okay. Perbezaan yang kedua adalah part of plant that undergo growth. Dekat bahagian mana berlakunya primary growth? Biasanya primary growth occur on stem and root in younger region of the plant. Maksudnya primary growth ni akan sentiasa berlaku pada bahagian hujung pucuk dan hujung akar. Walaupun pokok tu ada secondary growth, tapi pada hujung pucuk dan hujung akar still berlaku lagi primary growth. Manakala secondary growth occurs when the primary growth has ceased on matured stem and root. Kalau ingat, primary growth dia akan masuk region of cell division. Kemudian dia masuk region of elongation, cell elongation, dan region of cell differentiation. Lepas pada situ, sel-sel itu akan jadi matured. Okay, bila sel tu the stem and the root dah matured, barulah bermulanya secondary growth. Okay. Perbezaan yang ketiga adalah the direction of the growth. Okay, the growth occur longitudinal. Dia secara memanjang sebab nak menambahkan ketinggian atau panjang akar tu ke bawah atau shoot tu naik ke atas. Manakala the secondary growth occurs radially. Radially ni secara melentang lah, menambahkan diameter pokok tu kan. So, apakah efek the growth? Increase the length of the stem and root of plant. Itu kesan primary growth. Manakala the secondary growth increases the thickness and circumference of the stem and the root. Menambahkan ukur lilik ataupun diameter of the stem and the root. Dia jadi lebih tebal lah. Okay, the tissue and structure form. Primary growth akan membentuk epidermis, cortex, primary xylem and primary phloem. While the secondary growth akan membentuk bark, membentuk adanya cork cambium and cork tissue yang kita panggil sebagai periderm, membentuk lenticel dan membentuk secondary xylem and secondary phloem. Okay, presence of woody tissue. Bila primary growth belum ada lagi woody tissue, sebab primary growth dekat shoot dengan root tip tu biasanya tisu dia bukan tisu berkayu lah, dia lembut lagi. Tapi secondary growth sudah menyebabkan terbentuknya woody tissue, tisu yang berkayu. Okay, thickness of the bark, batang pokok tu tebal ke nipis. Biasa primary growth dia nipis sahaja. Tapi bila ada secondary growth, dia punya bark tu akan thick. Dan the presence of annual growth ring, absence of annual growth ring. Manakala bila ada secondary growth, maka adanya annual growth ring. Jadi apakah kelebihan kepada tumbuhan yang ada secondary growth? Jadi penting ke adanya secondary growth? Okay, plant that undergo secondary growth have high economic value. Dia ada kelebihan dari segi nilai ekonomi lah, because they can produce timber such as shore atau pokok meranti atau pokok cengal. Jadi pokok meranti, pokok cengal dan pokok-pokok balak biasanya mengalami secondary growth. Jadi bila mengalami secondary growth, dia membentuk strong and hard wood.
Kayu yang keras dan kuat. Jadi bila kayu ni keras dan kuat, kayu ini suitable to be used as structure for houseboat, for furniture, fence, buat pagar, buat pintu dan others. Jadi kalau pokok yang ada primary growth sahaja, biasanya batang pokoknya lembut. Jadi bila ada secondary growth, batang pokok atau kayu yang terbentuk tu adalah keras. Jadi sesuailah untuk dibuat pelbagai jenis barangan. Okay, the presence of annual ring makes furniture look attractive and they can be made as decorative item. Pada tengah batang pokok kita ada annual ring. The annual ring tu sebenarnya dia ada membentuk corak yang menarik. Yang menjadi sebagai satu alat hiasan lah. Okay. The wood and bark of some plant can produce resin and oil. Ada setengah pokok boleh menghasilkan resin dengan minyak. The substances can be commercialized as varnish, adhesive substances, perfume and medicine. Jadi boleh jadi sebagai gum, adhesive, sebagai perfume dan sebagai ubat-ubatan. Flowering plant can be made as decorative plant. Pokok-pokok yang berbunga, yang hidup lama macam pokok bunga kertas, jadi tumbuhan hiasan. Okay, dan pokok yang mengalami plant that undergo secondary growth biasanya dia menghasilkan buah. Jadi dia ada buah-buah yang kita boleh makan dan boleh dikomersialiskan seperti mango, mangosteen, durian. Ni adalah semua buah pada pokok yang mengalami secondary growth and they are able to generate income such as and as well as boost economic growth. Jadi pokok ni hidup lama. Pokok-pokok yang hidup lama dia menghasilkan buah yang sedap dan